welcome back to Nanat Story. Bersama lagi saya, Nanat, untuk kisah-kisah misteri anda. Anda boleh share korang punya kisah misteri di laman tertera dekat bawah description tu untuk kisah misteri korang. So tak kisahlah kisah misteri apa sekalipun, korang boleh je share dengan Nat. Nat akan share dekat video YouTube channel Nat. Untuk kisah kedua ni, Nat akan ceritakan, berkisahkan tentang kisah pemandu lori juga. Tapi kisah pemandu lori ni pada waktu PKP. So, jap. Sebelum kita nak start kisah misteri kita, Nat nak ucapkan dulu selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada korang semua, and semoga urusan korang semua dipermudahkan dan diperluaskan lagi rezeki korang seperti air zam-zam yang mengalir. So, let's start our story dengan cerita kisah yang kedua. Okay, saya bagi nama dia sebagai Syuib. Syuib ni dia adalah pekerja dekat syarikat yang ambil subcontract with Shopee and JNT pada waktu itu. So, memandangkan tak ada kerja lain, dia kerja dengan subcontract with Shopee and JNT. So, dia ni sepatutnya loading barang pada pukul 9 malam. Tapi nak dikisahkan lagi cerita dia terpaksa drag dia punya loading barang tu kepada pukul 11 malam sebab ada bahagian besar dekat bahagian Shopee tu dia ada sikit masalah teknikal, so terpaksalah drag pukul 11 malam baru dia dapat loading. So sepatutnya dia loading pukul 9 untuk sampai ke Kedah nanti pada pukul 8 pagi. So dia memang cepat-cepat untuk loading, and dia habis loading waktu tu pada pukul 12 malam. So selepas dia habis loading pada pukul 12.30 malam, dia pun bergerak daripada Bukit Raja ke Sungai Petani Kedah. So sewaktu perjalanan selepas je melalui Tol Ipoh, dia nak menghala ke Terowong Menora. Kawasan tu lori memang tak boleh memotong. Siapa yang pernah melalui kawasan utara, kawasan dekat Terowong Menora memang tak boleh potong. Lagi-lagi lori. Walaupun waktu tu adalah waktu PKP, tak banyak sangat kereta lalang dekat situ, masih lagi tak boleh memotong. And kawasan tu sangat-sangat gelap, plus tak ada banyak kenderaan pun yang lalu waktu PKP tu. Yang ada pun lori sahaja di atas jalan. Pemandu tu perlu sampai ke Sungai Petani Kedah pada pukul 8 pagi seperti masa yang ditetapkan. Mereka tak boleh terlalu lambat kerana sudah ditetapkan kepada mereka untuk sampai pukul 8.30 pagi. So sewaktu lori tu dia nak mendaki Bukit Terowong Menora tu, memang sangat-sangat struggle untuk pemandu lori. Memang diorang sangat-sangat takut dekat untuk melalui bahagian Terowong Menora sebab diorang memang kena main brake sepanjang masa. Sebab kalau terlaju nanti susah nak brake, kalau terlalu lambat pula nanti susah nak kontrol. So dia waktu mendaki bukit Terowong Menora tu memang sangat-sangat slow. And waktu tu pemandu ni, Syuib ni, dia nak potong sebuah trailer sebab trailer tu terlalu lambat sangat. So dia potong sebuah trailer. Bila dia potong je sebuah trailer tu, tiba-tiba korang, dia punya lori lampu semua terpadam. Nak senang dikatakan wiring short pada waktu itu. Memang tak ada sebarang lampu pun, lampu depan, lampu belakang, lampu signal memang tak ada. Memang terpadam secara tiba-tiba. And dia kata, mungkin wiring short. And sebab dia punya lori tu memang dia kata sangat-sangat tua, and dia memerlukan tekanan yang kuat ataupun orang yang kuat untuk bawa lori tu, dia kata. So nak dikatakan cerita dia tiba-tiba wiring short. Semua lampu tak ada, lampu signal tak ada, lampu depan tak ada, lampu belakang tak ada. So sangat membahayakan untuk dia melangsungkan ataupun dia untuk dia teruskan perjalanan dia. And then dia pergi, semakin lama dia pergi ke bahagian kiri untuk berhenti sekejap. So dia pun dengan perlahan-perlahannya pergi ke bahagian emergency lane. Lalu bila dia dah sampai bahagian emergency lane, dia pun turun daripada lori and check keseluruhan lori and tengok keadaan lori tu lah, sama ada okey ke tak okey kan. Rupanya dia find out, rupanya wiring short. Okay, so dia call dia punya boss untuk bagi tahu wiring short dekat bahagian Terowong Menora, and suruh bos dia untuk bawa komen untuk check dia punya lori sebab dia kata dia kena hantar barang pukul 8.30 pagi. So selepas dia bagi info
info kepada bos dia yang mengatakan lori dia sekarang ni dekat bahagian emergency lane untuk mendapatkan bantuan daripada bos dia untuk call dia punya pomen untuk sampai. Lepas tu bos dia cakap kalau nak sampai pomen pun mungkin waktu tu pukul 8 pagi ataupun 9 pagi sebab tak ada emergency punya pomen untuk diorang sertakan. So sementara dia nak tunggu, dia terpaksa jaga jalan sebab kawasan Teluk Menara tu untuk pengetahuan korang sangat-sangat gelap. Sangat-sangat gelap. So dia menggunakan handphone lampu suluh handphone dia untuk menjaga jalan. Walaupun waktu tu memang tak banyak kenderaan tapi dia kena jaga juga jalan, and then dia buat macam ni. Dia buat macam ni korang. So bila dia buat macam tu untuk bagi tahulah lori dia tengah rosak masa tu. So dalam keadaan dia untuk beberapa jam waktu tu pukul 3 pagi. Dia cakap dengan saya waktu tu pada pukul 3 pagi. So bila dia tanya-tanya kenapa pemandu lori trailer tu bagi high beam kat dia, and tiba-tiba lepas je lori trailer tu melepasi dia, dia terasa macam ada sesuatu yang memandang dia daripada belakang. Lalu dia tengok, tak ada pula. Lepas tu dia fikir, mungkin perasaan aku je kot. Dia cakap macam tu. Lepas je beberapa minit, lepas je kejadian pemandu trailer bagi high beam, tiba-tiba poli bantuan plus sampai dekat lokasi kejadian. So lepas je poli bantuan tu turun daripada diorang punya kereta and dia menghampiri Syuib, dia kata, abang, kenapa lori? Rosak ke? Lepas tu Syuib pun cakap, rosak bang, wiring short, lampu semua terpadam, saya tak boleh nak teruskan perjalanan. Lepas tu poli bantuan B ni, dia pergi ke ambil kon dekat bahagian belakang bonet kereta dia untuk letak kon untuk keselamatan lah. Sebab sebelum ni kan Syuib jaga lampu jalan menggunakan lampu suluh, yang itu lagi bahaya. So dia kata, tak apa bang, saya letak kon untuk abang. Lepas tu yang pemandu polis bantuan A ni, dia sembang lah dengan si Syuib ni. Dia cakap macam ni, wiring short lah bang ni. Saya tengah tunggu pomen. Sekarang ni tengah tunggu pomen lah ni. Tapi pomen pun sampai lambat dalam pukul 8 pagi nanti. Ya ke bang? Okey, sementara abang nak tunggu pomen abang sampai, saya teman abang dululah sebab kawasan ni bahaya bang. Saya tahu kawasan ni bahaya. Lepas tu dia bagi tahulah, poli bantuan ini disembang dengan Syuib ni, dia bagi tahu, abang nak tahu tak, 200 meter ke hadapan sebelum ni ada kemalangan maut pemandu lori termasuk gaul. Syuib macam tersentak. Dia cakap, ya ke? Saya pernah dengar juga cerita tu. Dia cakap, bang, tak jauh daripada abang. Sebab tu saya cakap kawasan ni bahaya. Tak apa bang, saya teman abang. Sementara saya tak ada apa-apa tugasan ni, saya teman abang lah dekat sini. Lalu poli bantuan A dengan B ni, dia duduk dekat bahagian penghadang jalan tu. Dan pemandu lori ni, dia lepas dia dapat tahu pasal kisah ada kemalangan maut 200 hadapan, dia pun bagi tahu pemandu lori dekat polis bantuan ni. Dia kata, bang, saya nak tidur dulu lah sebab saya penat daripada pagi tadi saya jaga jalan. Okey, dan polis bantuan tu cakap, okey tak apa bang, abang tidur, kami tolong jaga kat abang. And then dia pun tak adalah tidur, dia cuma rehat-rehat badan, and dia duduk dekat bahagian penumpang, bahagian lori, bahagian penumpang tu korang. So selang dalam masa 30 minit macam tu, poli bantuan tu teman dia dekat lokasi mana dia punya lori breakdown, dan poli bantuan tu berlalu pergi tau sebab dia pun mendapat on call ada kereta rosak juga ataupun lori rosak juga dekat bahagian laluan lori plus tu kan. And then lepas tu dia tengok poli bantuan dah tak ada. Dia cakap macam tu, okey tak apalah, dia kata. So waktu ni dia duduk dekat bahagian penumpang. Tiba-tiba waktu dia duduk bahagian penumpang ni, waktu ni poli bantuan dah tak ada dah tau. Lepas dia rasa macam, aku nampak macam ada orang nak pandang aku lah dekat bahagian tepi dia ni. Ini bahagian penumpang, ini ada satu penghadang. Kalau korang perasan, ini ada satu penghadang, and then dekat tepi dalam jarak, dia kata dalam 2 meter macam tu, dia terasa macam ada seorang nenek tua yang bongkok jarak dalam 3 meter sahaja. Okey, so dia bagi tahu saya jarak dia dengan kelibat makhluk tu memang tak jauh. Dia kata sebab kalau dia pandang, dia memang terus nampak, tapi dia macam dia pandang sipi-sipi je.
And then waktu tu dia macam tak fikir apa, sebab dia kena hantar report dekat bahagian Shopee, mengatakan dia lambat sebab ada problem. So dia memang kena hantar report. Kalau diorang tak hantar report, nanti diorang akan kena penalty. So diorang hantar report mengatakan barang daripada Bukit Raja ke Sungai Petani ada masalah delay sebab lori wiring short. So korang, selepas je dia hantar report tu, dia masih rasa dua makhluk tu, nenek yang tua dengan budak yang kecil, masih melihat dia dari tepi. Korang cuba bayangkan kalau orang tengok korang daripada tepi, korang rasa apa? Tapi Syuib ni dia rasa macam sangat-sangat positif. Dia kata saya tak tahu kenapa waktu tu saya sangat positif. Dia macam, oh tak ada apa kot, macam mungkin perasaan dia kot. Tapi setiap kali lori lalu, waktu tu memang ada lori saja, tak ada kenderaan langsung sebab waktu tu adalah waktu PKP. Dia kata setiap kali lori lalu akan ada lori yang bagi high beam dengan dia, macam tanda signal amaran. And then lampu lori tu memang nampak jelas dua makhluk tu. Sebab dia kata dua makhluk tu sangat-sangat menyeramkan. Satu nenek tua, satu lagi budak kecil. So korang, makhluk tu ada menemani Syuib daripada awal rupanya sampailah dah azan subuh masih lagi melihat dia. So dia kata dia pun tak tahu bila masa dia rasa makhluk tu tak ada. Sebab dia kata daripada awal dia hantar report sampailah waktu tu azan subuh dia masih ada lagi. So setibanya pukul 8 pagi macam tu, wiring man pun datang untuk betulkan lori Syuib ni, and dia mulakan perjalanan dia macam biasa daripada Terowong Menora ke Sungai Petani Kedah. Tapi lepas je dia melepasi Terowong Menora tu, dia terasa satu badan dia rasa berat, especially tangan sebelah kiri dia. Sebab dia kata waktu tu dia nak tukar gear pun sangat-sangat susah and memerlukan tenaga yang kuat untuk tolak gear tu. Dia rasa macam ada benda berat and rasa macam sakit gila. So dia terasa mungkin efek loading barang. Tapi bila fikir balik, biasa kalau efek loading barang dekat bahagian belakang, tapi ini bahagian tangan yang terasa sangat. So dia tak fikir apa-apa, sampai je Sungai Petani Kedah, dia unloading semua barang, and then dia pergi ke rumah ayah dia. Okay, dia pergi ke rumah ayah dia untuk berehat, and ayah dia tampak dia. So bila dia sampai rumah ayah dia pandang dia lain. Ayah dia pandang, kau okey tak? Dalam bahasa Kedah lah. Saya tak pandai bahasa Kedah korang. Saya tak pandai bahasa Kedah, so saya cakap bahasa saya lah. So korang boleh imagine macam mana ayah dia cakap dalam bahasa Kedah. Okay, so ayah dia cakap, kau okey tak? Kata, okey je ya, cuma nak rehat sikit lah sebab badan rasa macam berat. Oh ya ke? Kata, kau tu banyak-banyak solat, baca selawat sikit kata. Sebab tak tahu apa benda yang ikut dia. Waktu tu dia macam, kenapa ayah aku cakap macam ni kan? So dia pun tak terfikir panjang, sebab malam nanti dia kena loading balik barang untuk pergi ke Sungai Petani, untuk balik ke Kuala Lumpur balik. So korang, lepas je ayah dia bagi nasihat tu, and then waktu tu dah asar. Lepas asar dia bertolak balik pergi ke Sungai Petani Kedah untuk loading balik barang daripada Sungai Petani Kedah, nak bawa balik ke Bukit Raja. And then lepas je dia loading semua barang macam tu, and then dia siap dalam pukul 8 malam macam tu, and then dia pun on the way balik daripada Sungai Petani ke Kuala Lumpur pula. So keadaan tu dia masih lagi sakit badan, masih lagi sakit tangan dia. Dia terasa macam kenapalah sakit sangat tangan aku ni, kata kan. So dia pun tak fikir panjang, dia pun tak fikir ada benda yang menempel dekat tangan dia. So korang, lepas je rasa macam dia melepasi Terowong Menora, and lepas kejadian korang ingat tak lori dia breakdown, lepas dia melepasi kawasan tu, and dia rasa badan dia memang ringan. Waktu tu lah dia rasa macam, dia terfikir, aku rasa dah sah dah ni. Dia kata, dah sah benda tu menempel kat tangan aku, patutlah aku sakit. Nasib baik, dia kata, nasib baik benda tu turun. Kalau dia bawa balik Kuala Lumpur, kena family dia rasa macam, kata,
tak terfikir panjang, dia pun selawat banyak-banyak. Sepanjang perjalanan dia selawat banyak-banyak. Dia buka surah dia, and then semuanya settle. Lepas je dia sampai ke Kuala Lumpur, ke Bukit Raja, dia unloading balik, and then dia balik ke rumah dia, and then cerita tu berhenti dekat situ. So korang macam mana? Okey ke tak okey cerita Nat? Seram ke tak seram? So kalau korang ada cerita seram-seram yang korang nak cerita dekat Nat, I'm willingly untuk cerita dekat YouTube channel Nat. Okay, korang boleh baca dekat description dekat profile Nat, and then korang boleh email Nat ataupun WhatsApp, Telegram Nat. Okay, so kita jumpa lagi for the next story. Jumpa lagi bersama Nanat Story. Dadah!